Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dalam siaran analisis awani. Sekitar lebih 4 juta pelarian Syria berada di sekitar negara-negara sahabat ataupun negara berjiran dengan negara Syria, terutamanya di kemah-kemah pelarian di sekitar sepadan antara Syria dan Turki, antara Syria dan Jordan, antara Syria dan juga Lebanon. Bayangkanlah mereka sudah melalui sangat-sangat getir di dalam negara mereka sendiri, iaitu peperangan yang tiada noktahnya, masih berterusan proses pengembuman, serangan kepada penduduk awam dan sebagainya di kawasan misalnya di Damsyik, di Aleppo, di Homs dan sebagainya, dan mereka terus berbondong keluar dari tanah air tumpah darah mereka untuk mencari kawasan yang lebih selamat, terutamanya di negara-negara berjiran. Dan ini menunjukkan bahawa isu Syria, isu negara-negara yang berperang seperti di Palestin terus menghambat kita sebagai warga dunia yang bertanggungjawab, yang prihatin. Bagaimana kita terus mengingatkan diri kita saban hari bahawa biarpun kami ataupun biarpun kita susah ataupun sukar dalam situasi ekonomi yang tidak berapa sihat di negara kita sendiri, misalnya di Malaysia, tetapi ingatlah bahawa rakan-rakan kita, saudara mara kita dan juga mereka yang sepatutnya berada di situasi yang senang, iaitu pergi ke sekolah ataupun saban hari ke tempat kerja berulang-alik untuk mendapat nafkah untuk keluarga mereka, tetapi mereka tidak membuat demikian kerana peperangan. Apakah peranan kita? Apakah ataupun tindakan kita untuk terus prihatin dan juga cakna terhadap isu-isu global, isu-isu pelarian, isu-isu kemanusiaan ini? Biarpun ada stigma mengatakan bahawa ramai lagi rakan-rakan kita, ramai lagi di kalangan rakyat kita di Malaysia khususnya yang susah di kawasan-kawasan pedalaman ataupun kemiskinan bandar. Mengapa kita sibuk untuk menolong rakan-rakan kita yang beribu kilometer jauhnya di Syria, di sempadan Jordan ataupun di kemah-kemah pelarian yang begitu padat di Lebanon, dan juga mereka yang terus terhimpit dengan blokade di ataupun semenanjung Gaza. Tetapi inilah rasa kecintaan kita sebagai manusia tanpa batasan geografi, tanpa batasan agama, tanpa batasan etnik. Kita terus prihatin, biarpun kita akan terus menolong rakan-rakan kita di dalam negara kita sendiri, tetapi kita tidak pernah lupa tanggungjawab kita untuk rakan-rakan yang terbelenggu akibat peperangan dan juga bala bencana. Jadi untuk melihat isu ini secara lebih dekat, rakan-rakan kita NGO yang seringkali ke kawasan-kawasan yang begitu berbahaya ini, red zone ini, iaitu MyCare, mereka baru-baru ini baru sahaja pulang ke kemah pelarian di sekitar sepadan Syria dan Turki, dan mereka begitu aktif kerja-kerja kemanusiaan di dalam semenanjung Gaza dan juga di Hebron di Palestin, iaitu MyCare. Kita akan berkongsi pengalaman mereka dalam misi Gift of Smiles 3, anjuran Rose to Rose Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Jadi dua orang hebat yang baru saja pulang dari sempadan Turki dan juga Syria ini, iaitu Puan Mas Ahmad Junaid. Selamat datang Puan Mas, apa khabar? Ceria lagi, tengok gambar tadi begitu seronok bersama anak-anak Syria kita, aktivis Rose to Rose MyCare, dan di hujung sana Puan Atika Muhammad Khuzaini. Apa khabar Atika? Eksekutif projek Rose to Rose MyCare. Jadi mungkin Puan Mas bagi sedikit gambaran, kalau kita boleh cerita visual yang kita tunjukkan tadi itu di mana dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh aktivis Rose to Rose kita ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pihak Astro Awani kerana sudi memberi kami ruang untuk berkongsi pengalaman, menceritakan apa yang berlaku ya, yang baru-baru ini kami pergi dalam misi Gift of Smile 3 ini di Turki, bersempadan dengan Syria, tapi masih di dalam Turki lah ya. Dan alhamdulillah, kalau kita seperti Cik Nazri sebut tadi ya, di sana ratusan ribu ratusan ribu yang cedera dan sebagainya, dan seperti yang diberitakan oleh Al Jazeera di Gaza sahaja lebih 14,000 orang yang hilang, sama ada kaki tangan ataupun kaki tangan semenjak 2014. Itu semenjak 2014. Kalau selama yang mereka berperang, tambah kita lagi. tak tahu kan angka sebenar. Jadi itu di Gaza seramai 14,000 orang. Itu termasuk kanak-kanak, wanita, termasuk kanak-kanak dan orang tua, sebagainya.
Dan kalau di Syria ya, kalau Syria Relief menggambarkan lebih daripada 30,000 rakyat yang cedera. Yang kita selalu tengok tu kadang yang meninggal ya, yang mati, yang maut sebab dibom dan sebagainya pun dah ratusan ribu. So bayangkan yang hilang tangan dan kaki ni, dan 30,000 sahaja di Syria itself. Ya, jadi dan biasanya yang diberitahu kepada kami 1/3 adalah kanak-kanak. Ya, bayangkan dalam keadaan mereka hilang, mungkin ayah mereka, mak mereka ataupun ya adik-beradik mereka, dan mereka tinggal pula mungkin hanya mereka ataupun dengan abang ataupun dengan kakak dengan keadaan yang macam tu. Kalau di Malaysia biasanya orang hilang kaki atau tangan kerana aksiden ya, kemalangan motor, dan sebagainya. Tetapi bayangkan apa yang mereka alami tu dengan trauma, ketakutan peperangan, dengan kematian di depan mereka, dihempak bangunan yang menyebabkan mereka. So kita cerita bukan hanya kehilangan bahagian anggota badan, tetapi ialah trauma yang mereka lalui kan. Kalau pemikiran kita, mereka, jiwa mereka. Betul. Kalau kita pencuri merompak masuk ke rumah kan. Bertahun dah nak hilangkan ketakutan. Ini bayangkan kalau depan mata dengan darah, dengan kecederaan yang berlaku dan diri mereka yang hilang anggota. So kami memang terpanggil sangat rose to rose di bawah MyCare untuk membantu apa yang bolehlah. Kalau kita nak bantu ke semua berbelas ribu tu mungkin tak mampu. Tetapi insya-Allah sedikit-sedikit kita NGO dari Malaysia dan mungkin NGO dari negara lain cuba sedikit sebanyak dan kita tidak kalau boleh kami dan juga menganjurkan pada rakyat Malaysia, kita cuba merebut peluang ini agar at least kita ada sedikit orang kata bahagian kita menyumbang saham kita. Ya, anak-anak ini boleh berjalan, ya boleh ni, dan ini bukan hanya membantu mereka untuk bergerak dan sebagainya. Ini adalah juga sebagai psikososial. Apa ni? Psikologi untuk menghilangkan sedikit trauma mereka, insya-Allah. Puan Mas, kita nak tahu lebih lanjut lagi di mana kumpulan sasar ini berada. Adakah hanya MyCare menumpukan di kawasan kemah pelarian di sepadan Turki dan juga Syria itu, ataupun selepas ini akan dibawa ke tempat yang lain, misalnya di kawasan kemah-kemah pelarian di Lebanon ataupun di sepadan Jordan, ataupun ada kempen lain yang akan diberi tumpuan oleh rakan-rakan MyCare kita. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Misi Gift of Smiles 3 yang dilakukan oleh Rose to Rose MyCare ini perlu kita dokong, perlu kita sokong dalam bentuk apa pun sekalipun, sama ada dari aspek moralnya, dari aspek tenaganya, dari aspek orang kata pun bantuan kewangan dan sebagainya. Jadi mungkin Atikah selepas 10 hari berada di kawasan tersebut, boleh bagi perincian mengapa kawasan ini dipilih dan apa yang dilihat di depan mata sekelompok anak-anak kita yang tanpa tangan ataupun tanpa kaki, apa yang mereka lakukan di situ, apa yang mereka dapat bantuan di situ. Okay, terima kasih Encik. So pertama kali kami mendapat kertas kerja ataupun untuk kempen kaki palsu ni, kami melakukan kajian lah dengan NGO mana kami nak berhubung dan sebagainya, dan setelah diteliti mendapatkan harga dan sebagainya, kita berhubung dengan satu organisasi, Will Step Organisation, ataupun dia sebenarnya persatuan di dalam bahasa Arab, dia lebih kepada kemahuan untuk berjalan. So mereka bekerjasama ataupun mendapat kontrak, telah membuat kontrak dengan syarikat kaki palsu daripada Germany. Nama dia Otobag. Dan mereka menggunakan teknologi yang tertinggi lah di sana. Sebab mereka kongsikan memang banyak sebenarnya NGO yang buat kaki palsu ni, tapi banyak yang murah. Speknya tak berkualiti. Ya, betul. Jadi kadang-kadang tangan tu berat dan boleh menyebabkan kecederaan. Mereka kata pernah ada satu kes yang kanak-kanak tu terima daripada NGO lain, tapi sebab tak sesuai dan sebagainya menyebabkan tangan dia tu patah pula. Berat so kita nak
menolong, bukan menyusahkan. Jadi atas dasar itu kami memilihlah NGO tersebut dan ia juga diketuai oleh doktor pakar ortopedik sendiri daripada Syria, tapi dia lari ke Turki dan tak dapat nak bekerja kerana status pelarian kan. Jadi dia set up that organisation dan dia dibantu dengan pakar fizioterapis yang ada sarjana dalam bidang tersebut. Semuanya adalah orang-orang Syria sendiri. Jadi pekerja dia semua orang Syria, tapi Autobac Germany tadi tu meminjamkan staf daripada Autobac untuk melatih kaki tangan ini. Ya. Adakah pihak MyCare ataupun pihak Urus Turus membawa kaki palsu ataupun membawa bantuan kewangan untuk membuat kaki palsu untuk diberikan kepada kanak-kanak itu? Kami hanya membawa bantuan kewangan lah, dan mereka mempunyai kepakaran tersebut dan mereka memang bawa pneumatic limbs, memang limbs yang ringan dan teknologi yang tertinggi lah daripada Germany kepada Turki, dan di Turki baru mereka adjust dan alter mengikut saiz kanak-kanak tersebut. Berapa ramai yang masih menunggu untuk mendapatkan tangan dan juga kaki palsu? Di pusat itu sahaja ada 600 kes yang menunggu, yang belum selesai. Yang dah dapat berapa? Yang dah kami taja 4 orang. 4 orang. Dan kami sasarkan untuk taja hingga 22 orang lah. Dan kalau lebih yang kita dapat, insyaAllah lebihlah kita bantu. Tapi itu yang di pusat itu. Bila diberitahu oleh Dr. Hamzah, ortopedik surgeon tu, dia kata yang berada di luar, yang masih menunggu untuk masuk, didaftarkan kes mereka dalam 2,000 orang. Masih ramai lagi. Dan sepertiga daripadanya adalah kanak-kanak. Ya. Apa yang mereka lakukan sementara menunggu untuk mendapatkan tangan dan juga kaki palsu di pusat tersebut? Kebanyakan mereka ada pergi ke sekolah. Jadi waktu kami datang tu pun mereka bekerja-kejar lah sebenarnya nak ke sekolah dan naik bas ke sekolah. Tapi ada juga yang memang anak yatim, so ditinggal di rumah anak yatim yang dibiayai oleh kerajaan Turki sendiri. Tapi yang lain tu kebanyakannya mereka menghabiskan masa di kem-kem pelarian lah. Ada yang masih mengalami orang kata pun trauma yang kuat, yang teruk dan juga kecederaan yang masih jelas kelihatan dari aspek fizikal yang Atika dan juga Puan Mas lihat? Betul, memang bila kami sempat berjumpa 3 kanak-kanak tersebut. Yang dalam video tadi, Ayah Ahmad Said, nama dia, umur 12 tahun. Beliau sendiri sangat trauma sebab dalam pengeboman yang sama yang dihilang tangan tu, abangnya turut meninggal. Jadi sampai sekarang kebanyakan mereka bila kita nak tanya tentang insiden tu, mereka tidak boleh ceritakan. Ada yang hanya mengatakan abang dia dapat wings untuk ke syurga terlebih dahulu. Itu sahaja yang dia dapat gambarkan. Sebab dia hilang bukan sahaja tangan dan kaki, bangun-bangun dah tak ada tangan ataupun kaki, tapi mereka hilang abang, mak dan ayah. Dan seorang lagi adik Muhammad Adib yang kami bantu, dia memang anak yatim piatu dan kakaknya sendiri dalam pengeboman yang sama hilang 3 anggota, 2 kaki dan 1 tangan. Dan ibu ayah dia tiada dan abang-abangnya yang lain telah berhijrah ke negara Europe yang lain lah. So masing-masing macam hidup cacat lah. Masing-masing sendiri. Mesti ada, cacat, betul. Mesti ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Sangat. Dan apa bantuan yang diberikan selain menunggu untuk mendapatkan orang kata pun kaki dan tangan palsu ini, apa aktiviti mereka selain ke sekolah dan bagaimana mereka menghilangkan rasa trauma dan kesedihan itu? Kami membantu melalui membekalkan permainan-permainan educational dan sebagainya lah. Dan kita sedikit sebanyak kita cuba bantu dengan merutinkan jadual mereka. Maksudnya mungkin kalau duduk sahaja di kem pelarian, psikososial lah ni, betul, memenuhkan masa seharian mereka dan sebagainya. Betul, berjumpa dengan orang itu sangat penting. Bercerita. Dan kami pun sangat mementingkan pendidikan lah. Kami mengharapkan dan sponsor serta kanak-kanak yang lain untuk belajar bahasa Turki dan belajar medik dan sebagainya. Contohnya anak Bistari Terus ada yang kami sponsor untuk sambung belajar lah. Puan Mas sebagai ibu, sebagai isteri dan wanita, apabila berjumpa dengan anak-anak lelaki dan juga perempuan ini, pastinya lebih terkesan kerana kitalah yang seringkali daripada lahir sebesar tapak jari ini hinggalah saat mereka, apa yang boleh kita kongsikan, rasa prihatin, rasa tak boleh kita bayangkan betapa susahnya mereka hadapi keadaan perang mereka. Betul. Sebenarnya saya sendiri pun ada anak kira yang istimewa jugalah.
tetapi dalam keadaan kita di Malaysia yang mempunyai berbagai kemudahan kewangan kita, alhamdulillah. Jadi kita mampu kan, dan kita ada bentuk-bentuk bantuan yang boleh menyokong untuk kita mendapatkan bantuan perubatan, pakar dan sebagainya dengan keadaan mudah. Tetapi melihat anak-anak ini yang ialah macam anak saya ataupun anak-anak orang lain, kita masih ada mak ayah. Kalau tak ada mak ayah pun ada mak saudara dan sebagainya. Ini mereka kebanyakan sebab tangkara. Dan bayangkan, bukan hanya trauma peperangan tetapi nak melarikan dari tempat kampung halaman mereka untuk masuk ke sempadan Turki itu pun ada berbagai-bagai cerita yang kita dengar. Ada yang terpaksa lari waktu malam, merangkak dan sebagainya untuk mengelak daripada ditembak dan sebagainya. Jadi macam kami, bila kami pergi misi ni sebenarnya memang susah nak digambar dengan hati, sebab kadang-kadang kita melihat senyuman mereka tu pun Masya Allah, rasa satu yang susah nak digambarkan. Sebab itulah kami menamakan juga misi-misi kami Give or Smile. Sebab kita sebenarnya tak mampu nak bagi banyak. Kita bawa toys, bawa sumbang makanan dan kaki. Ini hanya temporary. Selanjutnya tu mereka kena satu hal lagi. Satu hal lagi. Tetapi sebenarnya kita, macam kami pergi berjumpa dengan mereka tu, NGO yang menguruskan mereka berkata, dengan kami berjumpa dengan mereka tu, senyum, peluk mereka, bermain yang simple-simple games tu pun, itu adalah part of psikologi kita kata treatment psikologi, mengurangkan. Macam kita lah rasa sedih, cerita kat kawan peluk kita kan, menangis ke apa, lepas rasa lega, relief sebentar. So it's not something yang orang kata pergi sana setakat nak main-main aja ke. No, itu adalah part of tu. So kita mengalukan juga lebih ramai juga yang boleh menyantuni anak-anak ini. Okey, Puan Ros dan juga Puan Atika, kita rehat seterusnya. Selepas ini, kalau rakan-rakan kita penonton di luar sana ingin bersama-sama dalam inisiatif Ros to Ros, tangan dan juga kaki palsu ini, ataupun Give to Smiles ini, Give or Smiles 3 ini, bagaimana caranya? Kalau ada pun cara lain, apa yang boleh mereka lakukan? Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kita sedia maklum, hampir 5 juta sebenarnya pelarian yang lari perang dari Syria menuju ke negara-negara jiran dan juga negara-negara yang boleh menerima mereka, termasuk negara kita Malaysia. Bayangkanlah, selepas lebih daripada 6 tahun, 5 tahun, mereka masih tak tahu apa ataupun masa depan mereka. Adakah perang ini akan tamat? Apa akan jadi dengan negara mereka Syria? Apa akan jadi dengan kampung halaman mereka? Mereka tidak tahu. Dan kita pun dari orang luar pun melihat konflik Timur Tengah ini ataupun konflik di Syria ini, apakah penghujungnya? Kita masih buntu. Di manakah proses damainya? Di manakah mereka yang ingin menolong, sama ada di pihak PBB ataupun pihak badan-badan multilateral antarabangsa dan sebagainya. Tetapi inisiatif yang kecil sekurang-kurangnya dapat meringankan apa yang mereka rasa saban hari berbanding kita berada di Malaysia. Mungkin Puan Mas, bagi mereka rakyat Malaysia di luar sana yang menonton program ini di Astro Awani, bagaimana cara untuk bersama-sama dalam inisiatif ini? Okey, sebelum saya beritahulah info macam mana nak melihat sendiri ataupun nak tahu di mana nak dihubungi selanjutnya, saya nak sebut sikitlah dalam surah Al-Maidah ayat 2 ala birra wa taqwa. Maknanya Allah menyeru kita tolong menolong dan kebaikan dan takwa. Dan juga dalam surah Al-Anfal ayat 73, Allah gambarkan orang kafir sendiri saling tolong menolong. Jadi Allah question kita kan. Allah kata perintahkan kita, mesti lagilah kita wajib tolong menolong. Dan saya tertarik sebelum saya tertarik kalau kita tahu Angelina Jolie kan. Itu dia global ambassador humanitarian. Dia dengan famousnya yang sebegitu, dengan kaya rayanya, tapi dia masih sudi menginfakkan diri dia dan apatah lagi harta benda. So begitulah juga kita orang Islam ni sendiri kita saling tolong menolong. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir sendiri pun kita wajib tolong juga dalam kesusahan. Jadi kami amat-amat mengalukanlah, terutama Ramadan yang akan datang tak lama lagi, insya-Allah kita rebut dalam setiap apa yang berlaku, dalam setiap kempen yang membantu orang ramai. Kita mengharapkan setiap kita ambillah sedikit peluang untuk ada sumbangan kita, ada infak kita dalam ni. Maknanya kita bayangkan
sedikit infak kita, sedekah kita, ada anak yang boleh berjalan kan. Seterusnya jadi kami mengalur-alurkan boleh layari FB, Instagram, Twitter, MyCare sendiri untuk tahu lebih lanjut ya, akaun bank dan nombor telefon kami. Yep. Detail di sana, insya-Allah. Okey, sebagai anak muda Atikah, biarpun ini mungkin bukan pertama kali bersama-sama dalam misi kemanusiaan ini, tetapi untuk kita menggembeling lebih ramai dalam usaha-usaha murni ini, dan mengapa kita perlu rasa sedikit prihatin dah. Sekurang-kurangnya kita tak mampu nak ke Jordan, kita tak mampu nak ke Syria, tetapi dari Kuala Lumpur inilah, dari Kuching ataupun dari Kota Kinabalu, kita boleh bersama-sama dalam inisiatif ini. Mengapa sekurang-kurangnya kita hulurkan bantuan dalam bentuk kewangan misalnya, ataupun dalam bentuk apa yang boleh kita impakkan, Atikah? Terima kasih. So basically memang ramailah anak-anak muda bersama kami dan banyak yang boleh dilakukan. Sebab anak muda ni mungkin kita tak banyak wang, kan? Betul. Kita pun tengah struggle. Baru nak kumpul duit, beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Loan dan sebagainya. Loan, education dan sebagainya. Tapi banyaklah anak-anak muda yang kreatif membantu kami dengan memviralkan WhatsApp dan dia kumpul, katakan untuk kempen kaki palsu ni dia target 5,000 dan dia kumpulkan daripada kalangan dia sendiri 5,000 dan dia datang ke pejabat kami serahkan. Masya Allah. So baru ini memang ada dua orang anak muda actually dia kumpulkan sesama kawan-kawan dia untuk menaja anak yatim. So itu adalah inisiatif yang kita sendiri boleh lakukan. Dan aktivis dan volunteer terus-terus ini sangat ramai dan mereka semua wanita volunteer ni. Ada juga kami memerlukan duri kumbang-kumbang. Saya pun kena join ni. Betul. Duri dan kumbang-kumbang. Persepsi saya salah. Saya ingat semua wanita dalam ni. Okey. Silakan. Jadi kami mereka banyak buka booth dan pergi berkempen sana sini, sama ada buat flash mob di jalan raya ataupun buka gerai-gerai dan sebahagian keuntungan dimasukkan kepada host-host lah. Itu antara inisiatif kreatif yang boleh dilaksanakan dan memang kami terbuka untuk sebarang jemputan untuk ceramah dan sebagainya percuma. Boleh hubungi pejabat di 803-8941-2341 ataupun email sahaja kepada r2r@mycare.org.my. Facebook kami pun memang banyaklah info, boleh PM saja, kami menjawab insya-Allah. Okey. Akhir sekali Puan Mas, bulan puasa ni ada aktiviti terbaru yang akan dilakukan oleh Rostorus dan juga MyCare? InsyaAllah sepanjang bulan Ramadan ni sebenarnya terlalu banyak kempen kita cuba menyantuni ataupun membantu dalam berbagai aspek. Jadi kalau bulan Ramadan ni selain daripada iftar kempen iftar tu sudah pasti. Jadi kita membantu di Al-Quds, di Baitul Maqdis sendiri, di Gaza, di seluruh dunia. Actually seluruh dunia, macam pelarian Syria, we are talking di Turki, di Jordan, Lebanon, dan juga kita tidak melupakan juga yang lain, Rohingya dan sebagainya. Jadi di Malaysia sendiri kami adakan iftar seperti tahun-tahun lepas juga. Kami iftar bersama-sama mereka, bagi bantuan pakaian raya kepada anak-anak Rohingya dan sebagainya. So itulah macam Atikah cakap, beritahu tadi, maknanya sebenarnya Allah Maha Adil. Tidak semestinya kalau kita tak mampu nak dermakan, walau RM1 saya rasa takkan tak ada orang kan. Dan membantu dalam bentuk kreativiti. Kita memerlukan designer dan sebagainya. So bolehlah aktiviti kebudayaan, viralkan di laman sosial dan sebagainya. So boleh mendaftar sebagai sukarelawan kami di FB. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bagaimana untuk menyertai pelbagai program ini, aktiviti yang dilakukan oleh MyCare ini, boleh ke laman web mereka. Di situ pasti segala bentuk maklumat yang diperlukan ada di sana, dan anda boleh berjumpa dengan aktivis MyCare seperti Atikah dan juga Puan Mas, dan ramai lagi lah. Saya kenal ramai mereka, bos-bos mereka pun saya kenal, tetapi mereka tidak pernah fed up, tak pernah give up, tak pernah kata berputus asa, sampai ada kena penjara, sampai kena tahan dekat lapangan terbang, sampai kena follow special branch dan sebagainya. Itu tidak menghalang mereka untuk terus berada di kawasan-kawasan krisis dan juga yang memerlukan bantuan kita. Terima kasih sekali lagi Atikah dan juga Puan Mas. Itu saja untuk malam ini. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi esokawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.